Apa yang kita nak bawa esok, tuan-tuan dan puan? Apa yang kita nak harapkan Datuk Seri Anwar Ibrahim bawa esok? Yang pertama sekali kita nak bagi tahu bahawa yang penting bagi kita adalah untuk kita nak menolak 81 juta jasa tersebut. Jasa itu bukan setakat untuk membunuh Pakatan Harapan. Dia juga untuk membunuh UMNO dan juga untuk membunuh PAS. Kerana kita kena ketahui bahawa in the next election, PAS, UMNO dan Bersatu akan bertembung di banyak kerusi. Dan rundingan itu kita tahu terma yang diberi oleh UMNO, Bersatu tak boleh terima. Kita pun dah tengok dekat Sabah macam mana pertembungan itu berlaku. Bayangkan pilihan raya umum yang dijangka pada bulan Mac tahun hadapan. Pertembungan itu akan lebih banyak lagi. Mereka perlukan jasa ini untuk memastikan bahawa UMNO dan PAS turut terlingkup dalam pertandingan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, esok juga kita nak lihat bahawa kerajaan kena tolak ahli parlimen kena tolak bajet daripada pengkhianat nasional ini kerana mereka telah merendah-rendahkan dan menghina golongan orang kurang upaya, kelainan upaya. Golongan orang kelainan upaya. Zaman Pakatan Harapan dahulu, allowance kerja mereka telah ditingkatkan daripada RM350 pada masa itu kepada RM1,000. Sewaktu kerajaan tumbang, tak sempat nak laksana. Akhirnya zaman pengkhianat nasional, diorang turunkan kepada RM400. Sekarang ini naik kepada RM450. RM50 je naik. Nak makan apa, tuan-tuan dan puan-puan? Orang kelainan upaya ni, dah nama pun kelainan upaya. Ada yang sejak lahir, ada yang sebab kemalangan, ada yang sebab penyakit. Mereka dah tak mampu untuk nak bekerja. Menampung kehidupan keluarga mereka sekarang ini. Jadi kalau kita kata, oh kamu kenalah bekerja, nak kerja apa? Kalau orang tu cacat penglihatan, apa kerja yang dia boleh buat? Sekarang ni mengurut tak boleh dah. Sebab COVID. Nak buat busking pun tak boleh. Sebab COVID. Apa yang dia boleh buat? Nak turun ke office pun tak boleh. Sebab COVID. Sebab ada di antara mereka jadi telemarketer, jadi receptionist. Nak pergi ke office pun tak boleh. Jadi allowance kerja itu dapat berapa? Dia bukan boleh buat sebagaimana orang yang sihat tubuh badan macam kita ni boleh buat. Banyak kekangan-kekangan yang mereka tak boleh buat sebagaimana kita boleh buat. Itu yang cacat penglihatan, yang cacat fizikal, yang pekak, yang mempunyai OKU mental. Orang kata daripada segi kemampuan mereka untuk berfikir, dah seleksia, autism, lembam. Kita banyak kategori. Di mana kalau di negara maju, golongan-golongan ini dibela. Di negara kita, golongan-golongan ini dijadikan sebagai peminta sedekah, tuan-tuan dan puan-puan. Apakah undi mereka tidak setaraf dengan undi orang yang sihat tubuh badan? Di bilik undi itu nanti, tak ada beza seorang pengundi yang buta, yang cacat fizikal, yang mungkin lembam, yang mungkin autism, dengan seorang menteri, seorang orang kaya, seorang billionaire. Undinya tetap satu, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi saat kita nak memberi bantuan kepada mereka, kita bagi kepada mereka satu jumlah yang kita tahu akan membebani kehidupan mereka. Inikah kerajaan Islam Melayu yang konon prihatin? Inikah kerajaan Islam Melayu yang konon prihatin? Bajet 1,000 yang diberikan oleh Pakatan Harapan dahulu, sekarang dipotong tinggal 400,000. 400,000. Apa kerja yang dia boleh buat dalam zaman COVID ni, tuan-tuan? Zaman tak COVID pun mereka tak mampu. Zaman COVID ni apa yang mereka mampu? Frontliners kita bertungkus lumus, berlawan, bertarung nyawa. Memastikan, orang kata, negara kita ni selamat. Mereka hanya dapat terlalu sedikit. Terlalu sedikit, tuan-tuan. Sedangkan 81 juta tu dibagikan kepada apa? Kepada orang-orang pengkhianat ini untuk dapat kerja. Itu ada pengkhianat Selangor tu ucap terima tahniah untuk mereka dapat kerja. KWSP 500 je. 500 je dibagi satu bulan kepada mereka yang terbuang kerja. Mereka yang tak dibuang kerja tak boleh dapat. Kalau gaji dia separuh pun tak boleh dapat. Macam mana nak buktikan? Moratorium tak boleh. Sekarang dia kata dia nak buat satu program usahawan. Nak usahawan macam mana?
Kalau pekerjaan tak ada, satu program upscale, skill dia orang, meningkatkan skill. Nak skill macam mana kalau kerja tu tak ada? Sebab itu saya kata kerajaan sekarang ini, dia tak ada satu long term plan. Long term ni saya tak cakap 5 tahun, 10 tahun. I'm talking about 1 year to 2 years. 12 months to 24 months. Akan bagaimana nak memulihkan, akan bagaimana nak membantu, akan bagaimana nak keep SME stay afloat. Restoran-restoran, hotel-hotel, apa orang kata, airlines, stay afloat sekurang-kurangnya. Sehingga kita menemui vaksin ini. Bayangkan kalau sekiranya vaksin ini kita tak jumpa dalam masa 2 tahun ini, dalam masa 1 tahun ini. Let's say benda ini berlarutan for another 12 months, 24 months, 36 months. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. 7 bulan ini saja menyaksikan keadaan yang amat teruk bagi ekonomi kita. Bagi pekerjaan kita, pekerja kita. Bagi syarikat-syarikat yang kecil terpaksa banyak gulung tikar. Bayangkan dah kalau benda ni berlarutan for another 12 months, for another the next budget. Kerajaan mengunjurkan what? 6.5 to 7% next year. Apa ingat dapat vaksin tu terus recover ke? Saya tak faham. Zafrul ni dia dapat ijazah daripada mana